Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membuat satu perkongsian tentang pengenalan seni khat. Jadi apa itu khat? Ataupun apa itu kaligrafi khat? Jadi perkataan kaligrafi ini datang daripada bahasa Yunani iaitu Kallios Graphia. Maksudnya Kallios itu bermaksud indah. Manakala grafia itu pula maksud tulisan. Jadi tulisan indah. Jadi khat pula bermaksud garisan ataupun dari segi yang lebih mendalam iaitu garisan indah yang membentuk huruf-huruf Arab. Okey, jadi pasti ramai yang tanya-tanya, seni khat ini dia dikategorikan dalam seni yang mana? Jadi seni khat ini adalah seni mati, kita panggil. Maksud mati itu bukan seni yang tak indah. Maksud dia seni yang mempunyai ketetapan-ketetapan huruf yang tertentu. Jadi setiap huruf itu mempunyai kaedah-kaedahnya yang tersendiri. Kita tak boleh nak buat ikut suka hati kita. Seni kaligrafi khat ini juga adalah yang tertua di dunia, seni yang tertua. Dipercayai ia telah wujud daripada zaman kurun ke-7. Dan khat yang pertama adalah khat Kufi. Jadi khat Kufi ini dia diambil namanya daripada satu kota iaitu kota Kufah yang terletak di Mesopotamia. Terdapat hampir beratus jenis khat. Tapi yang kita sedia maklum, yang kita ketahui ada beberapa khat. Yang pertama adalah khat Nasakh, khat Sulus, khat Riq'ah, khat Kufi, khat Farisi, khat Diwani dan Diwani Jali. Khat-khat ini semua banyak digunakan ketika tamadun Turki Osmani. Kalau kita tengok di Turki, kita boleh lihat di tempat-tempat di mana-mana saja, bukan saja di masjid, bahkan di tempat-tempat awam, di perpustakaan, semuanya ada tulisan khat. Yang paling banyak tulisan khat adalah tulisan jenis khat sulus. Sulus yang ditulis di tempat-tempat yang kita tengok seperti masjid, perpustakaan. Jadi antara faktornya khat sulus ini banyak ditulis kerana ia adalah khat yang paling susah dan dia juga menjadi ibu kepada segala khat lah. Jadi ada yang mengatakan sesiapa saja yang menguasai khat ini dia akan lebih mudah untuk dia menguasai khat-khat lain kerana dalam khat ini terdapat bentuk-bentuk khat lain juga, ada ciri-ciri khat lain. Dan ada beberapa jenis khat yang ketika pemerintahan Turki Osmani digunakan untuk urusan pejabat. Jadi pada ketika itu belum ada yang kita kata dengan laptop, mesin type. Jadi mereka menggunakan kepakaran-kepakaran daripada para khattat untuk menaik sesuatu. Jadi khat yang digunakan adalah sejenis khat Riq'ah dan juga khat Diwani. Manakala untuk Diwani Jali pula, mereka menggunakan khat ini adalah untuk tujuan-tujuan yang sulit ataupun untuk perutusan-perutusan kerajaan ataupun surat-surat rahsia kerajaan. Yang paling susah, jadi khat yang paling susah ni adalah khat sulus. Manakala khat yang paling senang khat Riq'ah. Jadi khat Riq'ah kita kata dia yang paling senang sebab pada zaman dulu tu mereka banyak menggunakan khat tu sebagai tulisan harian mereka. Contoh macam mereka nak salin sesuatu ayat ataupun pelajaran daripada guru, mereka akan gunakan khat tu. Kalau hampa semua boleh tengok, cuba tengok ke Arab. Setiap hari mereka akan gunakan khat tu je, tapi mereka sendiri pun tak tahu yang tu khat Riq'ah. Sebab yang tu sudah menjadi satu tabiat mereka. Macam orang Parsi ataupun orang
Iraq, Iran, mereka menggunakan khot Farisi. Tapi mereka sendiri pun tak tahu kata yang tu khot Farisi, sebab yang tu dah masuk dalam jiwa mereka. Nak kata senang ni, tak senang lah juga. Sebab khot ini dia memerlukan disiplin apabila kita menulis, memerlukan ketekunan, memerlukan usaha yang kuat. Bila hampa ni walaupun khot tu senang tapi hampa malas nak usaha, memang tak boleh juga hampa nak tulis khot tu. Jadi macam tu lah. Yang penting tu adalah usaha. Lepas tu hampa kena disiplin. Hampa tak boleh putus asa. Macam mana saya boleh minat khot lah? Jadi cerita dia panjang, tapi saya akan ceritakan juga sikit sebanyak. Masa saya mula nak minat khot tu, masa saya tingkatan 1, masa sekolah agama dekat Kedah. Masa tu ada satu pelajaran khot dalam silibus pelajaran kami tu. Jadi setiap kali masa pelajaran khot tu, saya selalu tidur. Bila saya tidur, ustaz saya tu dah tua, dia pun garang. Jadi bila saya tertidur, saya tidur lah masa pelajaran tu, dia pukul saya. Sejak itulah saya buat khot. Tapi masa tu masih dengan terpaksa. Tapi lama kelamaan, bila daripada terpaksa itu, dia timbul satu rasa, iaitu rasa jatuh cinta akan seni kaligrafi khot tu sendiri. Jadi selepas saya tamat sekolah, saya melanjutkan pelajaran saya ke Indonesia, iaitu Lembaga Kaligrafi Al-Quran, atau nama pendek dia LEMKA. Di situ saya diajarkan tentang asas seni khot dengan lebih mendalam. Apa tu khot, kenapa kita perlu mempelajari khot, dan yang sebagainya. Jadi untuk hampa semua yang belajar atau yang baru nak berjinak dalam dunia seni khot ni, saya nak bagi sedikit nasihat. Jadi apabila kita hendakkan sesuatu tu, kita usaha sampai kita dapat. Jangan kita buat separuh jalan. Kalau kita buat separuh jalan, insya-Allah kita takkan ke mana. Kena belajar khot. Sebab apa kita kena belajar khot? Sebab khot ini adalah warisan bangsa kita, warisan agama kita. Dengan khot inilah kalimah-kalimah suci Al-Quran dipelihara, bukan saja daripada tahfiz, daripada para penghafaz, tapi daripada para khattat juga. Para khattat memainkan peranan yang besar dalam mengembangkan syiar Islam ini. Alhamdulillah, setakat ini saja perkongsian saya untuk hari ini. InsyaAllah pada perkongsian yang selanjutnya nanti saya akan membahaskan tentang syarat-syarat atau kriteria-kriteria untuk mendapatkan tulisan yang indah. Untuk mengetahui perkongsian saya yang selanjutnya, jangan lupa like, share dan subscribe. InsyaAllah saya akan berkongsi sedikit sebanyak tentang seni khot, apa yang saya tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.